Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak didik Ustazah yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sesi PDPR kita untuk minggu ini. Dan insya-Allah kita akan sambung kepada topik hari ini, iaitu yang bertajuk Hari Kiamat, Hari Pembalasan. Baiklah anak-anak sekalian, Ustazah minta anak-anak semua bersedia dengan buku teks masing-masing, iaitu buku teks pendidikan Islam, dan mari kita sama-sama merujuk pada muka surat 37, iaitu yang berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum ini sebenarnya kita telah belajar untuk tajuk hari kiamat, hari pembalasan, di mana sebelum ini kita telah tahu berkaitan dengan pengertian hari kiamat. Dan hari ini kita akan ulang sedikit tentang topik yang kita telah belajar yang lepas, dan kita akan sambung kepada topik yang lebih mendalam. Okey, baiklah anak-anak. Sebelum itu, cuba anak-anak rujuk pada muka surat 37 ini. Apa yang anak-anak dapat lihat? Ya, betul. Dekat dalam gambar ini, kita dapat lihat ada macam-macam bangunan yang tinggi, bangunan yang teknologinya, bangunan moden, bangunan yang bertingkat yang tinggi sampai mencangkar langit, ataupun kita panggil bangunan pencakar langit. Zaman sekarang lah, zaman moden ni, zaman serba canggih ni, manusia dah semakin hebat, mampu mencipta pelbagai bangunan tinggi. Tetapi tahukah anak-anak, bangunan pencakar langit ini merupakan salah satu tanda-tanda kecil akan berlakunya hari kiamat. Okey, baiklah anak-anak. Untuk gambar seterusnya, cuba anak-anak lihat. Dekat sini Ustazah ada sediakan 4 gambar. Cuba anak-anak lihat satu per satu. Tengok gambar yang pertama. Ni gambar apa ni? Gambar yang pertama. Ini merupakan gambar bangunan ataupun rumah-rumah yang telah hancur, yang telah roboh. Kenapa? Ya, betul, ini setelah berlakunya gempa bumi, berbagai harta benda dan manusia hancur dan mati. Dan yang kedua, gambar apa ni? Gambar yang sekarang ni banyak berlaku di banyak tempat, iaitu berlakunya banjir, iaitu setelah hujan yang lebat. Hujan turun dengan lebat sehingga boleh menyebabkan berlakunya banjir. Rumah, kenderaan, pokok, tanam-tanaman semua akan ditenggelami air. Berlakunya kemusnahan dan kerosakan harta benda, sehingga ada juga yang menyebabkan kehilangan nyawa. Okey, gambar yang ketiga. Gambar apa yang anak-anak dapat lihat? Ya, betul. Gambar ketiga ni adalah gambar ombak besar. Ombak besar yang merosakkan harta benda jalan raya. Ini adalah sebagai contoh tahun yang lalu negara kita telah mengalami tsunami. Siapa pernah dengar tsunami? Tsunami di mana ombak besar yang telah menghancurkan bangunan, rumah dan menyebabkan kematian yang ramai. Okey, dan yang terakhir, yang keempat, apa yang anak-anak dapat lihat? Ya, betul, ini merupakan gunung ataupun letusan gunung berapi. Sehingga kan bila gunung berapi telah meletus, dia akan memusnahkan seluruh penduduk yang berada di bawah gunung berapi. Semula harta benda akan musnah, manusia akan mati. Okey, baiklah. Setelah anak-anak melihat kepada keempat-empat bencana alam ini, apa perasaan anak-anak sekalian? Adakah anak-anak gembira? Adakah kita akan berasa takut? Betul lah. Semestinya kita akan berasa takut ataupun sangat takut, risau, bimbang. Siapa tak takut kan kalau berlakunya gempa bumi? Siapa yang tak takut kalau berlakunya banjir ataupun ombak besar? Kita semua mesti takut. Kita takut apa? Takut jika kehilangan tempat tinggal. Kita takut sangat jika
keluarga kita meninggalkan kita. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia disebabkan bencana alam ini, kita mesti sangat takut. Tetapi anak-anak, keempat-empat contoh yang Ustazah bagi ini hanyalah sedikit. Apa maksud sedikit? Sedikit jika hendak dibandingkan dengan apabila berlakunya hari kiamat. Hari kiamat tu, apa maksud hari kiamat? Kita dah belajar. Tengok dekat sini. Apa maksud hari kiamat dan kenapa Ustazah nak kaitkan dengan empat-empat peristiwa tadi? Peristiwa apa tadi? Gempa bumi, banjir, gunung berapi dan tsunami. Apa perbezaannya dengan hari kiamat? Yang ini pun kita telah belajar. Hari kiamat ialah hari kebangkitan semula manusia, makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Setiap makhluk yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau di neraka. Okey, dekat sini Ustaz ni ada menceritakan bahawa hari kiamat itu adalah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam dunia. Selepas berlakunya kehancuran alam dunia. Maksudnya hari kiamat itu berlaku setelah satu dunia ni, satu bumi kita akan hancur. Ustazah nak kaitkan dengan tadi. Apa kaitannya dengan empat gambar tadi? Kat sini Ustazah nak bagi tahu betapa dahsyatnya hari kiamat berbanding dengan empat yang gambar tadi. Yang kita tengok ni, empat gambar ni, kita dah rasa takut, rasa bimbang, risau. Ini baru sedikit, tetapi hari kiamat itu lagi dahsyat, tak tergambar dalam fikiran kita. Kita berasa sangat takut. Kita pun tak sempat masa berlakunya hari kiamat tu, kita pun tak sempat nak selamatkan mak kita, tak sempat nak selamatkan ayah kita, adik-beradik kita. Masing-masing berlari untuk menyelamatkan diri tanpa mereka ingat orang-orang yang mereka sayang, tanpa kita ingat tentang keselamatan keluarga kita. Sebab hari kiamat itu lagi dahsyat. Kalau kita tengok kat sini, kalau contoh macam banjir, kita bila rumah kita ditenggelami air, ada orang yang datang tolong kita kan. Ada bot, mungkin air yang dah terlalu tinggi, adalah penyelamat. Bomba datang menggunakan bot, menyelamatkan orang-orang kampung dan dihantar ke pusat-pusat selamat tempat yang lebih tinggi. Jika kita tengok kalau macam ada gempa bumi, ada bantuan-bantuan yang masuk ke tempat kita, bagi sumbangan makanan, pakaian, masih ada orang yang bantu kita jika berlakunya bencana alam. Tetapi bezanya dengan hari kiamat yang saya sebutkan tadi, hari kiamat ini tiada siapa pun yang akan saling membantu. Masing-masing ingat tentang diri masing-masing. Betapa dahsyatnya apabila berlakunya hari kiamat. Dan hari kiamat itu pasti akan berlaku. Itu adalah janji daripada Allah. Tapi bila akan berlaku? Kita sendiri tak tahu bila akan berlakunya hari kiamat. Mungkin esok, mungkin lusa, ataupun mungkin malam ini. Kita pun tak tahu. Semuanya siapa yang tahu? Iya, betul. Semuanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi yang kita tahu, hari kiamat itu pasti akan berlaku. Mesti akan berlaku. Yang kita tak tahu adalah bila tarikhnya hari kiamat akan berlaku. Jadi, kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam, kena sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Bersedia dengan cara bagaimana? Sentiasa jadi murid yang baik, jadi anak yang baik, sentiasa memperbanyakkan amalan-amalan yang baik, terutamanya solat. Kena sentiasa jaga solat 5 waktu, insya-Allah. Okey, baiklah. Yang ni kita dah belajar. Okey, untuk hari ini kita nak terus masuk kepada tanda-tanda hari kiamat. Dekat sini tanda-tanda hari kiamat. Anak-anak rujuk pada muka surat 40. Okey, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ni terbahagi kepada 2. Iaitu tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar. Okey, tanda-tanda kecil ni kita telah belajar di sekolah ni. Kita akan ulang sedikit. Apa tanda-tanda kecil hari kiamat?
Okey, tanda-tanda kecil ini, jika anak-anak nak tahu, banyak telah berlaku di zaman sekarang ni, telah banyak berlaku tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, banyak berlakunya gempa bumi. Betul ke tak? Ya, betul. Kalau kita tengok dekat negara-negara luar, ada juga dekat negara kita, telah berlakunya gempa bumi. Maksudnya kita tengok tanah merekah, tanah terbelah, sampaikan ada berlakunya kerosakan rumah, ada yang sampai meragut nyawa manusia. Itu merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat, supaya kita ni sebagai manusia sentiasa ingat, sentiasa berasa takut dengan kekuasaan Allah, sentiasa beriman kepada Allah untuk menghadapi hari kiamat yang sebenar. Okey, yang kedua, tanda-tanda kecil hari kiamat yang kedua iaitu bangunan tinggi semakin besar. Ni yang tadi saya tunjukkan gambar. Zaman sekarang ni makin banyak bangunan yang canggih-canggih, makin banyak bangunan yang tinggi-tinggi, sehingga boleh capai ke langit. Itu namanya bangunan pencakar langit. Itu salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Nak menunjukkan kehebatan manusia tu, boleh mencipta pelbagai bangunan yang tinggi-tinggi sehinggakan mereka lupa kepada kuasa yang sebenar, iaitu yang lebih hebat, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, yang ketiga. Tanda-tanda kecil yang ketiga adalah fitnah berleluasa. Ini pun telah berlaku sekarang. Apa maksud fitnah? Fitnah tu adalah satu berita yang palsu, satu berita yang tidak benar, yang kita buat atau yang seseorang buat terhadap seseorang yang lain. Contoh, kalau seseorang tu orang yang baik, tapi kita fitnah, kita cerita dekat orang lain, beliau ini melakukan kejahatan, beliau ini melakukan kerosakan, beliau ini macam-macam lagi lah perkara-perkara yang tidak baik, sedangkan orang itu adalah orang yang baik, tapi kita cerita ke orang lain dia ni seorang yang jahat. Itu adalah berita palsu, itu adalah berita yang tidak benar, ataupun itu adalah fitnah. Itu merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan yang keempat, banyak berlakunya peperangan. Ini pun telah berlaku pada hari ini, di mana sebagai contoh yang kita tahu, peperangan yang berlaku di Palestin. Saudara-saudara kita yang se-Islam dengan kita, saudara-saudara kita di sana telah negara mereka telah diperangi, orang luar masuk. Israel telah berperang dengan Palestin. Banyak berlakunya kehancuran rumah, kehancuran bangunan-bangunan, banyak nyawa yang terkorban. Ini salah satu contoh tanda-tanda kecil hari kiamat, iaitu banyak telah berlakunya peperangan. Okey, yang terakhir, yang kelima. Lenyapnya ilmu pengetahuan dengan matinya golongan ulama. Ini pun telah berlaku pada masa sekarang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak hilangkan ilmu pengetahuan itu dengan cara apa? Ilmu tu sedikit demi sedikit akan hilang di muka bumi ini dengan cara Allah mematikan golongan ulama. Siapa dia golongan ulama ni? Golongan ulama ni adalah para ilmuwan, ustazah yang penuh ilmu agama di dadanya. Banyak ilmu tentang agama, tetapi ramai juga yang telah meninggal dunia. Dengan cara itulah ilmu agama ni telah hilang sedikit demi sedikit di atas muka bumi. Dan bila dah hilang semua, apa akan berlaku? Bila dah tak ada satu pun ilmu di atas muka bumi ini, ilmu yang baik, ilmu berkaitan agama, maka ramailah manusia yang melakukan kejahatan, ataupun ramailah pemimpin yang memimpin negara kita dengan ilmu yang tidak baik, dengan berlakunya kekejaman, dengan berlakunya kezaliman, sebab tiada lagi para ilmuwan untuk menasihati mereka dengan ilmu-ilmu yang baik. Tiada lagi para agama, ustazah untuk menasihati mereka untuk terus beriman kepada Allah. Itu menunjukkan telah berlakunya tanda-tanda kecil hari kiamat. Ini kita telah belajar dan kita bincangkan dengan ringkas. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi kepada tanda-tanda besar hari kiamat. Yang tadi tanda kecil.
Yang ni tanda-tanda besar. Okey, kebanyakan tanda-tanda besar ini belum lagi berlaku. Tak lama lagi, kita pun tak tahu bilanya akan berlaku. Okey, yang pertama, tanda-tanda besar yang pertama adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa dia Ya'juj dan Ma'juj ni? Ya'juj dan Ma'juj ni binatang ke? Ataupun tumbuh-tumbuhan ke? Kita bukan. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah merupakan manusia. Manusia juga. Manusia yang tinggal di satu perkampungan di sebalik tebing yang tinggi. Ya'juj dan Ma'juj ini berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sifatkan, mereka adalah bangsa yang sangat kuat, yang mempunyai tubuh yang gagah. Tiada manusia lain pun yang mampu memerangi mereka. Bilangan mereka ni sangat ramai. Ya'juj dan Ma'juj ni merupakan makhluk yang menghancurkan dunia apabila hampir kiamat. Anak-anak boleh rujuk di bawah. Ini kat bawah ni ada penerangannya. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang akan menghancurkan dunia apabila berlakunya hari kiamat. Sebelum berlakunya hari kiamat, merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah sekumpulan manusia yang tinggal di perkampungan di sebalik tebing yang tinggi. Maksudnya bila Ya'juj dan Ma'juj ni keluar, itu menunjukkan tanda-tanda besar akan berlakunya hari kiamat. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar di sebalik dinding tu. Mereka nak buat apa? Mereka akan melakukan kerosakan, akan menghancurkan dunia. Okey, yang kedua, keluarnya sejenis binatang dari bumi, iaitu dabbah. Apa dia dabbah ni? Okey, tentang keluarnya binatang dari bumi yang bernama dabbah ini, Allah dah ceritakan dalam surah An-Naml ayat 82 yang bermaksud, dan apabila tiba masa berlakunya hukuman ke atas manusia, iaitu hari kiamat, kami keluarkan bagi mereka dabbah, iaitu sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat, iaitu manusia tidak lagi beriman kepada Allah. Okey, ini merupakan firman Allah yang menceritakan tentang kewujudan ad-dabbah, iaitu yang sejenis binatang dari bumi, di mana binatang ini akan keluar pada akhir zaman, sebelum berlakunya hari kiamat. Ketika itu manusia berada dalam kerosakan, iaitu yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan binatang ini, iaitu ad-dabbah ini, dari bumi yang akan berkata-kata kepada manusia tentang kerosakan dan kejahatan yang manusia lakukan. Itu merupakan tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, tanda yang ketiga iaitu matahari terbit dari barat. Seperti anak-anak tahu, seperti yang kita semua tahu, sekarang ini daripada dulu sampai sekarang, matahari terbit ataupun naik selepas subuh tu bermula dari timur. Tetapi bila satu saat nanti matahari akan terbit dari barat, terbalik pula, terbit dari barat dan akan tenggelam di timur. Itu menunjukkan tanda-tanda hampirnya berlaku hari kiamat, ataupun matahari terbit dari barat ini merupakan tanda-tanda besar akan berlakunya hari kiamat. Okey, yang keempat. Yang keempat ni adalah munculnya Dajjal. Okey, cuba anak-anak tengok yang bawah. Apa dia Dajjal? Dajjal ini merupakan makhluk yang akan wujud di dunia apabila hampir kiamat, iaitu makhluk yang berperangai buruk atau jahat. Dajjal ni siapa? Dajjal ni datang untuk apa? Dajjal ni datang membawa fitnah. Fitnah yang dahsyat. Maksudnya Dajjal ni merupakan sifatnya pendusta, menyembunyikan sesuatu yang baik. Selain itu, Dajjal juga menyembunyikan kebenaran dan membuat tipu daya, menipu setiap manusia dengan menipu manusia dengan menyuruh manusia mengaku bahawa dia adalah
Tuhan. Sedangkan yang kita tahu Tuhan hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kedatangan Dajjal ini untuk mengajak manusia dan mengakui bahawa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Okey. Seterusnya yang terakhir iaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa ni juga merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Maksudnya jika telah berlaku kelima-lima tanda-tanda besar hari kiamat ini, itu menunjukkan akan berlakunya hari kiamat yang sebenar. Okay, takut tak adik-adik? Takut tak anak-anak semua? Takut kan? Banyak sekarang tanda-tanda yang telah berlaku, iaitu tanda-tanda kecil hari kiamat. Maka kita sedang menanti pula tanda-tanda besar. Di mana bila telah berlaku tanda-tanda besar ini, 5 tanda besar ini, keluarnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari barat, keluarnya Dabbah, turunnya Nabi Isa. Itu menunjukkan akan berlakunya hari kiamat. Kalau kita takut, kita nak buat macam mana? Kita takut, kita kenalah jadi murid yang baik, jadi anak yang baik. Kena terus melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Yang paling penting apa saya cakap tadi? Yang paling penting adalah solat 5 waktu. Jangan tinggal. Kalau tinggal, kenalah qada ataupun ganti semula, insya-Allah. Semoga kita semua terhindar daripada segala macam perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Okey, baiklah anak-anak. Ustazah rasa setakat inilah sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustazah harapkan anak-anak semua lebih terus bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita yang akan datang. Dan sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.